Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai ya. Ada shadow ban yang berterusan. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin, dan pastikan anda sertai Telegram Regi Jesse Ritaudin dan share link dengan rakan-rakan anda semua. So, saya live ni ringkas ya, amat ringkas. Ada banyak soalan yang masuk, jadi saya akan jawab satu-satu, tapi tak mungkin saya jawab semua dalam live ni. So, saya nak tumpu kepada satu soalan yang masuk dalam live ni. Dan saya nak beritahu awal-awal, ini tak ada kaitan direct lah, walaupun secara tidak langsung ada kaitan dengan situasi politik sekarang, tetapi ianya tidak berkait secara langsung, bukan direct ya. So live ini lebih bersifat akademik, iaitu saya ditanya, jika ada akuan bersumpah yang sudah disampaikan kepada YDPA atau Yang di-Pertuan Agong, maka adakah orang yang disokong akan menjadi Perdana Menteri? So itu ditanya kepada saya, kerana menurut orang yang tanya tu, Regi pernah beritahu dulu, dia kata saya pernah beritahu dulu bahawa ianya kuasa budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong. So ini adalah soalan akademik, so saya nak jawab dari sudut perlembagaan dan akademik. So jawapannya adalah, katakan satu jumlah SD telah disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong, dan majoriti atau semua SD memihak kepada seorang individu, contohnya individu A. Okey, individu A, atau kita beri nama lah, saya selalu suka pakai nama Sulaiman. Okey, contohnya semua SD memihak kepada Sulaiman. So maknanya Sulaiman mendapat sokongan majoriti, bukti hitam putih akuan bersumpah disampaikan kepada Agong. Okey, tetapi akhirnya, asalkan Yang di-Pertuan Agong yakin dan pasti dia menerima bukti dalam apa jua cara sekalipun, akuan bersumpah ataupun menerusi undi percaya parlimen ataupun cara lain yang Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kuasa budi bicara mutlak, yakin bahawa Perdana Menteri yang ada sekarang ni sudah hilang majoriti, maka Yang di-Pertuan Agong boleh memulakan proses memilih Perdana Menteri baru. Now, jika contohnya Agong ada 130 katakan akuan bersumpah, nombor ni saya petik macam tu je lah. So dia ada 130 akuan bersumpah menyokong Sulaiman. Okay. Now, mungkin Sulaiman ini berasal dari parti atau kumpulan sama dengan seorang lagi individu bernama Ali contohnya. Okey. Walaupun ada 130 SD menyokong Sulaiman, tetapi mungkin Yang di-Pertuan Agong rasa Ali mungkin mendapat sokongan majoriti. Agong tidak ada bukti hitam putih bahawa Ali ada sokongan majoriti, tapi dia rasa Ali mungkin dapat sokongan majoriti. Maka boleh tak Yang di-Pertuan Agong melantik Ali sebagai Perdana Menteri walaupun ada 130 akuan bersumpah menyokong Sulaiman? Jawapannya boleh. Kerana di bawah Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara mutlak ya, untuk menentukan, pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, siapa yang mungkin mendapat sokongan majoriti. Okey. So ini untuk tujuan akademik, kerana orang keliru. Dia rujuk pada live saya dulu yang saya cerita benda lain, tapi ada sentuh benda ni, jadi dia keliru. Jadi the answer is that lah. The answer is that. So mungkin contohnya Yang di-Pertuan Agong rasakan 130 menyokong Sulaiman, tapi Ali pun duduk dalam kumpulan mereka. Saya rasa kalau Ali pun dia akan dapat sokongan majoriti. Dan kuasa ni buat pertama kali dalam sejarah kita lihat di peringkat persekutuannya. Saya tak cerita peringkat negeri. Kita lihat selepas PRU 15, di mana tidak ada sesiapa dapat majoriti. Now, walaupun 115 akuan bersumpah menyokong Muhyiddin telah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong,
Tetapi akhirnya berlaku banyak kekeliruan, kecelaruan, ya. UMNO kata ni dia confusing dah Agong. So akhirnya yang di-Pertuan Agong, pertama, dia beri tempoh 24 jam untuk belah-belah UMNO kemukakan bukti sokongan. Pada masa itu ramai merungut, bagaimana Agong boleh minta beri 24 jam sedangkan sudah ada bukti sokongan majoriti. Okey, di situ saya nak berhenti sekejap. Saya pun merungut, tapi saya merungut dari sudut kelaziman. Kelazimannya kalau Agong sudah ada bukti, dia akan teruskan melantik orang tu. Tetapi dari sudut perlembagaan, tidak ada apa-apa yang ganjil. Kerana tidak mustahil majoriti sokong atau setuju lebih dari seorang jadi Perdana Menteri. So walaupun Perikatan Nasional walaupun ada 115 menyokong Muhyiddin, tidak mustahil boleh dapat 115 yang juga menyokong katakan Anwar. Okey, so Agong beri peluang kerana berlaku kecelaruan. The mistake, kesilapannya sebenarnya, walaupun ada pihak yang persoal, kemudian ada teori konspirasi macam-macam yang berlaku, but at the end of the day yang timbulkan kecelaruan adalah MP-MP. So bila ada kecelaruan, Agong beri peluang, tak salah dari sudut perlembagaan. Pada ketika itu Agong telah menggunakan kuasa budi bicara mutlaknya yang ramai tidak tahu. So selepas itu, bila akhirnya tidak ada penyelesaian, masih berlaku kecelaruan, MP cakap ini, ketua parti cakap itu, so akhirnya Agong berbalik kepada, ini yang saya lihat lah, sebenarnya Agong tak pernah jelaskan dan dia tidak perlu jelaskan, tapi ini yang saya lihat, dia berbalik kepada kerusi-kerusi yang dimenangi. Jadi tidak ada sesiapa menang kerusi majoriti. Tetapi kalau banding Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, Perikatan menang 74, Pakatan menang 81. Muda jangan kira lah. So oleh kerana pakatan lebih banyak, jadi pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, jika dia melantik, Tuanku melantik Anwar, Anwar mungkin mendapat sokongan majoriti. Jadi Tuanku melantik Anwar. Dan setelah itu bila Parlimen bersidang, Anwar telah melaksanakan membenarkan usul percaya dan dia telah menang usul itu di Parlimen, sekaligus membuktikan keabsahannya. Dan ini sekaligus menunjukkan, walaupun selepas PRU 15 semua orang Sabah, Sarawak semua majoriti tak sokong Anwar, tetapi kadang-kadang bila dah dilantik, orang akhirnya akan berserah dan sokong. So itu adalah kuasa budi bicara mutlak Agong yang telah dilaksanakan selepas PRU 15. So berbalik kepada situasi sekarang, katakan ada ataupun senario yang telah saya wujudkan tanpa merujuk kepada situasi sekarang, katakan 130 SD diserahkan kepada Agong menyokong Sulaiman. Tetapi ada seorang lagi bernama Ali yang berada dalam kumpulan sama dengan Sulaiman, dan yang di-Pertuan Agong berpendapat Ali mungkin mendapat sokongan majoriti pada hemat Seri Paduka Baginda lah. Sebab-sebabnya yang di-Pertuan Agong tak perlu jelaskan, tapi mungkin dapat sokongan majoriti. Jadi Tuanku melantik Ali dan kemudian meminta Ali untuk membuktikan keabsahannya bila Parlimen bersidang, dan kebarangkalian tinggi kalau dari kumpulan yang sama Ali akan berjaya buktikan keabsahannya. Jadi boleh tak Tuanku lakukan demikian? Boleh. So ini hanya untuk tujuan akademik, untuk tujuan akademik, bukan tujuan politik. Okey, so ini berdasarkan soalan yang ditanya kepada saya. Now, sekarang kita masuk politik. So katakan contohnya senarai, saya tak ada bukti ya, ini cuma untuk tujuan perbincangan. Katakan ianya antara Dr. Sam ke Muhyiddin ke ada orang lain ke, ya, antara mereka kan. So sudah sudah sampai ke tahap itu. Tetapi akhirnya siapa jadi Perdana Menteri? Keputusan siapa? Keputusan mutlak budi bicara yang di-Pertuan Agong, ya. So itu penjelasannya. Okay. So at the end of the day, kita sudah lihat Agong, apa yang kita jangka tidak semestinya apa yang berlaku. Kita lihat di PRU 15. Kita sudah lihat kan. So maknanya
Mesej saya kepada anda, stop guessing who is the next Prime Minister. Andai katalah kerajaan tumbang, stop guessing, berhenti meneka, tunggu dan lihat. Dan saya dah banyak pesan kepada anda semua, kita sama-sama tunggu dan lihat. Itu sahaja kita boleh lakukan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.